akhir, tuan-tuan. Tuan-tuan, pilihan raya tak lama lagi, 15 ni tak lama lagi. Misi UMNO adalah untuk memastikan bahawa mereka menang 2/3. Misi UMNO adalah memastikan bahawa mereka perlu menang 2/3 parlimen di negara ini. 2/3 kena ingat 2/3 kena menang. Kerana 2/3 itu dia boleh ubah macam-macam perkara, terutama perlembagaan. Nah, dengan menang 2/3 itu sangat penting. Bagaimana taktiknya? Soalan mereka tanya, macam mana mereka nak menang 2/3? Dia ada beberapa cara, tuan-tuan. Satu, mereka kena bina kekuatan. Tapi bina kekuatan dalam keadaan COVID, dalam keadaan ialah COVID, dalam keadaan ekonomi sedang merudum, dan dijangkakan ekonomi pada tahun ini merudum dalam keadaan barang mahal, dalam keadaan tak boleh nak pergi umrah, dalam keadaan ialah konflik-konflik sebegini, dalam keadaan integriti kerajaan itu penuh tercalar. Maka mereka perlukan taktik lain untuk menguatkan nama dan menguatkan kedudukan mereka. Mereka perlukan taktik lain. So, apa taktik dia, tuan-tuan? Antara taktik yang mereka buat adalah untuk memecahkan undi pembangkang. Sebab itu saya selalu kata, saya kena bawa benda ni berkali-kali. Bagi Pakatan Harapan, sepatutnya dah cukup tuntas dah bahawa Anwar Ibrahim itu akan jadi Perdana Menteri. Tak ada nama lain. Tidak ada kemah besar, tidak ada nama lain, tidak ada pilihan lain, tidak ada option lain buat PRU ni. Tak ada. Itu kita kena jelas, yang pertama. Now, kalau sekiranya ada parti-parti lain, Muda, Warisan, Pejuang, nak bersama dengan Pakatan Harapan, mereka hendaklah menyertai Pakatan Harapan dan bukan berada di luar, lepas tu bucking, menyalak daripada luar, nak kita pula bekerjasama dengan diorang. Kononnya atas dasar kita perlu bersatu untuk nak memastikan pembangkang menang dan kuat. Tuan-tuan, remember last time bila kita bekerjasama dengan mereka? Kita bagi dia kursi, kita bagi mereka tempat untuk bertanding dan kita menang. Remember what they did? Takkan lupa kan? 2020 bukan lama. Tak sampai 2 tahun lagi peristiwa itu berlaku. Apa yang berlaku, ingat? Februari ini adalah genap 2 tahun peristiwa tersebut berlaku. Bagaimana pengkhianatan itu berlaku, tuan-tuan? Tiap-tiap malam daripada Februari 2020 saya live sampailah hari ini. Tiap-tiap malam saya kata tentang pengkhianat sehingga jatuhnya Muhyiddin Yassin. Bagaimana saya kata pengkhianat sehingga jatuhnya Muhyiddin Yassin, naik Ismail Sabri. Kerajaan yang pengkhianat itu telah jatuh diganti oleh kerajaan Ismail Sabri. Dan saya kata bahawa Melaka akan jadi satu mini test kepada sama ada kerajaan Ismail Sabri ini, kalau berlaku pecah undi di kalangan pembangkang, kita boleh menang atau kalah. Dan jelas kita nampak bahawa perpecahan di kalangan pembangkang, pertembungan di kalangan pembangkang itu telah memenangkan UMNO dengan 2/3. Tuan-tuan, Perikatan Nasional dia tak mengambil undi UMNO, dia mengambil undi pembangkang. Dan kita nampak dekat Sarawak juga macam mana PSB, Parti Sarawak Bersatu, telah memecahkan undi pembangkang. Dan kita nampak trend itu sama. PN dekat Melaka, PSB dekat Sarawak, kita nampak trend itu sama. Maka trend yang sama juga akan digunakan untuk PRU ini. Muda, Warisan, Pejuang, mereka akan berkempen di atas pengundi-pengundi pembangkang. Mereka bukan berkempen di atas pengundi-pengundi kerajaan, pengundi-pengundi BN, UMNO, MIC, MCA, PAS. Tak. Mereka akan berkempen kepada pengundi-pengundi pembangkang, appealing to pengundi-pengundi pembangkang. Dan akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan pelik kalau sekiranya PRU ini ramai yang daripada kalangan Pakatan Harapan. Kalau kita tak sedar tentang taktik dan tentang rancangan ini, kita juga akan hilang deposit banyak di banyak tempat. Walaupun saya yakin kita boleh retain Selangor dengan Penang, tapi kalau kita tak ubah strategi kita dengan kadar segera ni maksudnya esok, tuan-tuan, bukannya nak tunggu minggu depan, bulan depan. Segera artinya ketiga-tiga Pakatan Harapan hendaklah menyatakan perkara berikut. Pertama, bagi menghadapi PRU ini, Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Yang kedua, tidak ada kerjasama dengan kaimah besar ke apa ke selain daripada mereka yang berada dalam Pakatan Harapan. Tidak ada.
tidak wujud kerjasama. Ketiga, kita memahami bahawa kita hendaklah memahamkan pengundi bahawa Pakatan Harapanlah pembangkang yang sebenar. Sementara itu, selain daripada itu adalah tali barut UMNO Barisan Nasional untuk memecah belahkan undi pembangkang bagi memastikan mereka menang dalam PRU ini. Kalau kita gagal nak bawa perkara ini, dan keempat, kita kena revamp balik logo Pakatan Harapan kita. Kita kena tolak secara tuntas Mahathir. Bukan Anwar seorang je kena tolak Mahathir tu. Lim Guan Eng kena tolak, Mat Sabu kena tolak. Selagi mana kita tak ada kata kesepakatan ini dalam menentukan hala tuju menghadapi PRU, tuan-tuan dan puan-puan, sukar bagi kita nak melangkah. Dan terakhir sekali, Pakatan Harapan kena dilihat bergerak sebagai satu unit, bukan lagi unit yang berpecah-pecah. Dalam masa setahun ini, saya yakin pilihan raya akan berlaku ujung tahun ini ataupun awal tahun 2023. Kerana ada kemungkinan, kalau betul lah Kabinet reshuffle berlaku dalam masa terdekat ini, maka dia akan prolongkan pilihan raya sehingga paling maksimum. Tetapi kalau Kabinet reshuffle tak berlaku, dan ada kemungkinan pilihan raya akan berlaku dalam masa yang terdekat. Dan disebabkan itu juga, tuan-tuan, saya kata, untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri yang efisien, untuk Parti Keadilan itu nak memimpin, membimbing, nak mendepani Pakatan Harapan, nak champion Pakatan Harapan, nak menjadi abang ke dalam Pakatan Harapan itu, wajib Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dijaga, dinasihati, dan juga Parti Keadilan itu dibawa oleh mereka yang betul-betul tahu bekerja, berintegriti, faham bagaimana menghadapi pilihan raya, dan tahu taktik-taktik serta strategi-strategi yang tuntas dan jelas dalam memenangi pilihan raya. Itu yang paling penting. Kerana kalau kita tidak nampak perkara ini dalam menghadapi pilihan raya, kalau kita tak nampak, tak nampak usaha itu, tak nampak perkara itu berlaku dalam menghadapi pilihan raya, maka saya kena boleh bagi tahu tuan-tuan dan puan, kita akan menghadapi masalah yang sama sebagaimana Melaka dan Sarawak menghadapi PRN di tempat masing-masing. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, sangat penting untuk dalam nak menghadapi ujian, dalam nak menghadapi pilihan raya ini, kita nak kena belajar dan ubah taktik. Kita kena bina ketumbukan baru, kita kena bina kekuatan baru. Itu sahaja jalan ke hadapan. Tak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Tak percaya? Terpulanglah. Jadi saya bertanyakan pada soalan tadi, adakah anda akan mengambil dos keempat? Daripada 1225 vote di YouTube, 73% mengatakan dia tidak akan ambil dos yang keempat. Kemudian dari jap, nama ni saya punya poll tadi dekat Facebook saya bertanya soalan yang sama, adakah anda akan mengambil dos keempat? 1000 orang ataupun 80% mengatakan bahawa mereka tidak akan mengambil dos yang keempat. Adakah saya akan mengambil dos yang keempat? Jawapan saya, ya, saya akan mengambil dos yang keempat. Tetapi untuk tuan-tuan dan puan-puan, terpulang kepada diri masing-masing, kerana tak adalah pertikaian dan juga pembincangan yang lebih daripada itu. Terima kasih kerana menonton saya di YouTube. Terima kasih kerana menonton dari Facebook. Terima kasih kerana masih juga bersama dengan kita di Twitter. Minta maaf.